Okay, kita sambung pengajian kita dekat Nahwu Quran ni sampai kepada topik Hazfu Rabit. Rabit kepada hal lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ami wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala sanad rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidis salihin fi darain amin ila anqal. Jadi kata ya juzul hasfu harus kita menghazafkan rabit fi jumlatil hal pada jumlah hal idza ulima apabila dimaklumi. Okay, kama fi qawlihi seperti mana pada firman Allah Ta'ala wa matti'uhunna al-musi'a qadaruhu. Qala al-akbari. Jadi qala al-akbari wa jumlatu jumlah yani jumlata ala musi'i qadaruhu. Jadi jumlah tersebut fi mawdi'i pada tempat hal minal fa'ili daripada fa'il iaitu takdiruhu takdir dia ialah biqadril wus'i. Okey, jadi jumlah alal musi'i qadaruhu. Okey, nampak jumlah dia iaitu qadaruhu ni mubtada muakhar. Okey, musi'i jumlah apa jar majrur ni jar majrur khabar muqaddam. Okay, jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang ni Wasa Muhammad. Mak tak comel lah. Ni jumlah ismiyah yang ni 1, 2 ni kan jumlah ismiyah jatuh sebagai hal. Hal untuk inilah kefahaman mati'uhunna. Okay. Mati'u rasanya ni kot. Okay, jadi dia tidak ada robit lah. Sebab apa? Kerana dimaklumi. Wafi jumlati pada jumlah mahzufun ada perkara yang dipadam suatu kalimat ataupun konteks yang dipadam. Takdir dia al-musi'i minkum. Minkum ni. Jadi lafaz minkum ni tidak dinyatakan dalam ayat Quran inilah. Jadi minkum inilah ialah robit. Kata yajuzu antakuna harus adalah jumlah tersebut musta'nafah. Jumlah musta'nifah. Musta'nafah ni ialah jumlah baru. Maksudnya tidak ada kaitan dengan cerita sebelum. Yang dimula baru. Ista'nafah tu maksudnya memula baru. Mula balik. La mawdi'alaha tidak ada mawdi'. Tidak ada tempat padanya di dalam i'rab. Jadi i'rab tu, okay, sekarang ni dia masuk kepada robit dengan isim zahir. Okay, jadi sebelum ni kita nyatakan robit ada waw, robit dengan dhamir. Sekarang ni robit dengan isim zahir. Isim zahir macam isim-isim biasa tu lah, macam Zaidun, apa lagi, dan sebagainya lah. Qad yati, dia kata terkadang datang robit penghubung untuk jumlah haliyah dengan jumlah sebelum tersebut. Ialah bismi dengan isim zahir. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi. Jadi faqaluhu lafaz qauluhu firman Allah Ta'ala yang la mubaddila li kalimatihi. La mubaddila jumlah ni li kalimatihi jumlatun haliyatun. Okay, la mubaddila li kalimatihi jumlah hal min daripada kalimah rabbika. Kalimati rabbika ini dia. Kalimati rabbika wa rabbitu dan rabbit fiha padanya ialah ismul zahir. Isim zahir. Isim zahir yang ni lah maksudnya. Kesimpulannya dia punya bukan waw, bukan dhamir. Bahkan isim zahir yang ada di dalam ni lah. Badalla li kalimatihi. Kemudian taqsimul hal, pembahagian hal kepada muassisah dan juga muakkidah. Okay, jadi ini antara perkara baru jugalah saya dengar. Tak pernah dengar lagi muassisah dengan muakkidah ni. Maksudnya ini berkemungkinan makna yang dikehendaki daripada hal tu lah. Maksudnya hal tu berfunction untuk apa? Muassisah ke muakkidah. Okay, jadi muassisah dia terangkan hiya ialah tubayinu yang menerangkan hayata keadaan sahibiha. Sahib dia. Okay, dia menerangkan keadaan. Okay, jadi sekiranya dia menerangkan, kita dapat tahu dia tu muassisah. La yustafadu tidak
diambil manfaat maknaha, makna dia biduniha tanpanya. Maksudnya confirm dia tu memberi manfaat. Okey. Wal ghalibu dan kebiasaan pada hal antakuna adalah kadzalika demikian itu. Maksudnya kebiasaan hal dia akan memberi makna ni lah muassisah ni. Iaitu dia menerangkan hayata, menerangkan keadaan sahib dia. Okey. Kama seperti mana pada syawahid yang lalu. Wa kama dan begitu juga pada firman Allah Ta'ala. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Di sajidan. Okey. Jadi lafaz sajidan qa'iman. Qa'iman ni mungkin kita tak i'rab dia hal sebab dia maktuf kan. Yahdharul akhirata ahwalun. Boleh juga dia i'rab ni. Sajidan satu, qa'iman, yahdharu. Ketiga-tiga ni hal. Okey, ni hal pertama, hal kedua, hal ketiga. Cuma yang ketiga ni dalam bentuk jumlah fi'liyah lah. Okey. Hal yang muassisah. Yang muassisah kerana apa? Kerana makna setiap daripada ketiga-tiga itu la yustafadu tidak difahami ataupun tidak diambil faedah tanpanya. Tanpa menyebutnya. Maksudnya kesemuanya memberi faedah penerangan terhadap qanitun. Amman huwa qanitun. Maksudnya orang yang taat. Qanit ni orang yang beribadat kan. Jadi kita fahami orang yang beribadat mestilah sajidan hal keadaan dia tu sujud. Qa'iman. Berdiri. Okey. Yahdharu yang menjaga dia punya akhirat dia. Okey. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hal muakkadah. Ya, apa dia hal muakkadah? Dia ialah allati yustafadu yang difahami, yang dimanfaatkan. Maknanya biduni zikriha. Maksudnya dia memberi manfaat sekalipun tanpa menyebutnya. Okey. Jadi ya ta'ti memberi, maksudnya hal yang ni kalau tak ada dia pun tak mengapa. Maksudnya tidak terganggu lah dia punya terganggu dia punya konteks ayat dia lah. Jadi ta'ti datang hal tersebut muakkidatan, hal keadaan dia tu penguat untuk sesuatu dalam percakapan yang lalu. Wahiyah dan dia ialah salah satu anwa'. 3 bahagian. Okey, jadi yang pertama dia muakkidatan, penguat untuk amil dia. Wahiyah dan dia ialah allati yang laulam tuzkar, sekiranya tidak disebut wa afada amiluha. Lam tuzkar wa afada memberi faedah amil dia maknaha. Jadi wahiyah dan dia ialah imma sama ada muakkidatan, pengukuh untuk amil dia secara lafaz dan juga makna. Lihat pada contoh dia. Wa arsalnaka linnasi rasula. Kami utuskan. Okey, jadi fokus dia ialah rasulan. Jadi lafaz rasulan hal yang muakkad untuk amil dia. Ni dia amil. Arsalnaka. Okey, li amiliha arsalna. Wa qad za'ama ba'duhum, terkadang menyangka oleh sebahagian mereka anna rasulan, bahawasanya rasul ialah masdar. Masdar bermakna irsal. Fayakunu maf'ulan mutlaqan. Okay, jadi ada sebahagian ulama yang lain menyangka dia tu tidak di-i'rab sebagai hal. Bahkan dia di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq sebab rasul tu dia memberi faedah masdar. Dia tu ialah masdar. Okay, jadi yang pertama dia i'rab, yang pertama dia tu sebagai hal, i'rab kedua dia tu sebagai maf'ul mutlaq. Waqad dha'afa hadzal qaul. Sungguhnya telah dha'afa, lemah pendapat ini. Ataupun kita kata dha'afa, melemahkan. Sungguhnya telah melemahkan akan pendapat ini oleh Imam Abu Hayyan. Sehingga Imam Abu Hayyan tidak menyokonglah pendapat yang menyatakan dia itu sebagai maf'ul mutlaq. Habis. Koma. Wa imma muakkadatan, sama ada. Okay, jadi first sama ada dia tu penguat untuk amil dia. Maksudnya rasulan ialah penguat untuk arsalna sahaja. Dia bukan untuk menerangkan keadaan ka tu. Dia bukan nak terangkan ka ni. Okay. Dia nak dia sekadar nak menguatkan. Okay, kami menurunkan kepada engkau hal keadaan rasulan.
Okay. Rasul Muhammad bukan turunkan. Arsalna ni mengutuskan. Okay, sebagai pengutusan. Okay. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, imma sama ada dia tu muakkadatan li amiliha untuk amil. Amil dia dari sudut apa? Makna. Okay, jadi yang ni sudut lafaz kan dia kata. Lafzan satu lafaz maknan. Lafaz dan juga makna. Rasul. Yang di mana lafaz dia dekat dengan arsalna. Dan juga makna dia pun merujuk kepada utusan yang sama lah kan. Okay, yang kedua, dia penguat untuk amil dia dari sudut makna sahaja. Fakat sahaja. Wal lafzu namun lafaz mukhtalifun berbeza. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala. Fatabassama dhahikan min qawliha. Jadi dhahikan kan ketawa. Tabassama senyum. Jadi makna mereka ni dekat-dekat. Okay, jadi dia ialah muakkadah. Dia ialah pengukuh untuk amil dia tabassama ni. Namun dia pengukuh tu dari sudut makna sahaja. Sebab apa? Sebab dot dengan ha dengan kaf ni tidak ada pada tabassama. So dia tak sama langsung huruf dia. Dia dhahikan ialah hal untuk fa'il yang ada dalam tabassama. Tabassama huwa lah kan. Hiya dan dia ialah muakkadah li amilaha maknan sudut lafaz lianna tabassum. Kerana tabassum nau'un sebahagian daripada dhahak. Sebahagian daripada ketawa. Wa man qala inna tabassama, sesiapa yang kikoma kat sini. Wa man qala sesiapa yang berkata sungguhnya senyum itu ghairu. Bukanlah. Sesiapa yang berpendapat berkata senyum itu ghairu, bukan dhahak, bukan ketawa. Wa anna Sulaimana dan bahawasanya Sulaiman alaihissalam tajawaza menjangkau tabassama ila dhahki. Okey, tabassama menjangkau daripada senyum kepada ketawa. Ja'ala dhahikan menjadikan dhahikan hal muassasah li'annaha afadat makna jadidan lam yatadammanhu al-amil. Okey, jadi kiranya kita ada dua i'rab dekat sini. Okey. Satu yang pertama kita i'rab dia sebagai hal muakkadah. Kita labelkan dia still hal lagi. Cuma ni dia hal yang muakkadah. Kerana apa? Kerana dhahikan ialah merujuk kepada perkara yang sama, tabassama. Okey. Ini untuk i'rab pertama. Namun ada satu lagi i'rab yang kedua. Dia i'rab hal juga. Dia i'rab hal juga, namun dia i'rab hal yang muassasah. Kerana apa dia i'rab sebagai hal muassasah? Kerana sesiapa yang kata senyum tu bukanlah dhahak, bukanlah ketawa. Okey, iaitu anna Sulaiman alaihissalam, sungguhnya dia menyatakan bahawasanya Sulaiman alaihissalam tajawaza melepasi tahap senyum itu sehingga ketawa. Jadi ja'ala menjadikan. Siapa yang menjadikan? Man atas tadi tu lah. Dia jam pula. Man yang ni, sorry. Jadi man ni lah ja'ala yang menjadikan dhahikan, lafaz dhahikan yang ayat Al-Quran ini. Dhahikan ayat Quran ini. Dhahikan ni sebagai halan muassasatan, hal muassasah. Kerana apa? Kerana hal muassasah ni afadat, memberi faedah makna yang baharu. Yang di mana tidak terkandung oleh amil dia. Amil dia iaitu tabassama tu lah. Tabassama. Jadi tabassama satu benda lain, senyum lain, ketawa lain. Okey. Jelas kan? Kita sambung. Wa min syawahidil hal, sebahagian pada syawahid hal yang di mana datang sebagai muakkadah di amiliha kepada amil dia dari sudut makna sahaja. Wahia jumlah tu iaitu jumlah pada firman Allah Ta'ala wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna
إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة rasanya kot وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Jadi fokus kita antum mu'ridun. Okay, jumlah ialah hal yang muakkadah li amiliha. Dia muakkadah untuk amil dia sahaja. Makna dia sudah makna. Dan dia ialah dia punya apa? Tawallaitum lah. Dia punya amil dia. Tawallaitum. Jadi tawallaitum dengan maksud berpaling. Berpaling. Menoleh. Mu'ridun pun sama juga. Merujuk kepada perkara yang sama. Berpaling juga. Wadzalika ala qawli man ja'ala, dan demikian itu ialah ke atas pendapat yang orang yang ataupun man sesiapa yang ja'ala menjadikan tawali tu iaitu tawali ini ialah i'radu bi'ainihi, berpaling dengan matanya. Koma untuk pendapat inilah yang menyatakan dia tu muakkadah, hal muakkadah. Wa man khalafa bainahum, sesiapa yang berselisih, maksudnya berbeza pendapat bainahuma antara keduanya, iaitu dia Rasulullah Muhammad, bukan beza pendapat, sorry. Khalafa tu maksudnya man, sesiapa yang khalafa membezakan antara keduanya, maksudnya dia kata tawalla ni lain, a'rada lain, tak sama. Okay, jadi siapa yang kata mu'rid ni makna lain, tawalla ni makna lain. Jadi sesiapa yang khalafa ni ja'ala, dia menjadikan jumlah tersebut, jumlah antum mu'ridun, hal yang dikategorikan muassasah kerana dia beri makna baru. Wakadha, begitu juga man, sesiapa yang qala berkata biikhtilafi muta'alliqi bitawali wal i'rad idh ja'ala ba'duhum taqdirahu thumma tawallaytum anil ahdi wa mitsaqi wa antum mu'ridun an hadzal nabi. Okay, jadi begitu juga dia ada berapa ni? Ada 3 lah. Kita pakai warna apa ya? Best. Ni. Okay, 1 hal muakkadah. 1. Yang kedua hal muassasah. Cuma hal muassasah dia ada 2 cara, iaitu sesiapa yang membezakan makna. Makna tawallaitum dengan mu'ridun ni tak sama. Okay, satu lagi begitu juga kazalika, iaitu ada juga yang kata muassasah tapi dari sudut apa? Dari sudut orang yang kata berbeza ta'alluq. Ta'alluq tu maksudnya hubung kait antum mu'ridun ni. Maksudnya tawallaitum, kita lihat contoh ya. Tawallaitum, okay, lafaz tawallaitum berpaling tu dari sudut apa? Paling daripada apa? Jadi ta'alluqnya inilah dia. Huruf jar tersebut, ta'alluq, jar maju muta'alliq. Maksudnya dia berpaling tu dari sudut apa? Jadi sesiapa yang menyatakan ikhtilaf muta'alliq ni, ikhtilaf muta'alliq ni dia berpaling daripada apa? I'rad berpaling daripada apa? Jadi muta'alliq tu lah yang dia kata ikhtilaf, berbeza muta'alliq, hubung kait tu. Yang an ni. Fokus kita ke an. Maksudnya tawallaitum, fi'al tawallaitum dia berpaling daripada apa? Okay, untuk tawallaitum berpaling dari ahad, janji. Okay, kalau mu'ridun pula dia berpaling daripada apa? Nabi. Okay, jadi dia punya an satu, an untuk tawallaitum dengan an untuk mu'ridun ni mereka muta'alliq mereka tidak sama, iaitu yang ni berpaling daripada Nabi, yang satu lagi berpaling daripada ahad. Jadi apabila ikhtilaf ni kita dapat tahulah dia tu hal muassasah. Sama Ahmad. Qala Akbari, telah berkata oleh Imam Akbari. Qila dikatakan makna tawallaitum bi abdanikum wa antum mu'ridun bi qulubikum. Okay, kalau Imam Akbari pula dia kata makna tawallaitum dengan apa ni? Abdan, dengan badan-badan. Okay, tawallaitum ialah dengan badan. Antum mu'ridun pula berpaling tu macam mana? Mu'rid ialah dengan hati. Habis. Yang kedua,
iaitu muakkadah li sahibiha. Okey. Jadi kita dah masuk kepada muakkadah li sahibiha. Jadi sebelum ni dia muakkadah apa? Muakkadah kepada amil. Okey. Sekarang ni muakkadah untuk sahib. Panjang lagi. Allati yang yustafadu yang difahami, maknanya min daripada sorih lafaz yang nyata. Sahibiha, sahib dia. Kita tengok contoh. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Jadi jami'an ialah hal. Okey. Hal yang dikategorikan muakkadah. Muakkadah untuk siapa? Sahib hal. Itu siapa? Sahibul hal dia ialah ma. Betul tak? Betul lah. Sahibiha wa huwa, iaitu dia ma mausulah fi qawlihi pada firman Allah Ta'ala ma fil ardi wa zalika, dan demikian itu lianna kerana isim mausul amun umum wal makna, dan makna jami'an umum. Ma ni umum, jadi jami'an pun makna umum. Sebab itulah dikategorikan hal muakkadah li sahib dia. Jadi sahib dia ma. Jadi kemudian yang ketiga, antakuna adalah hal tersebut dia muakkadah untuk kandungan jumlah sebelum dia, yang di mana jumlah itu terletak selepas jumlah yang terbentuk daripada dua isim yang makrifah. Dua isim yang makrifah, makrifatan jamidaini. Jamid. Okey, dia panjang, dia punya ismain. Ma'rifatain jamidain. Okey, kita lihat. Al-hal. Hal dalatun yang menunjukkan ke atas wasfin sabitin mustafadin. Muhammad. Maaf. Pen saya tidak berfungsi. Plus saya baca je. Jadi hal adalah yang menunjukkan ke atas wasf yang sabit, mustafadin yang difahami daripada demikian itu jumlah, kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa hadha siratu rabbika mustaqima. Di fokus kita ialah mustaqiman. Allah Ustaz Muhammad. Pen ni tak berfungsi. Ini dah jam kot. Bismillah. Alhamdulillah. Okay, dia dah berfungsi. Okay, jadi mana tadi? Hadha siratu mustaqiman. Jadi mustaqiman ialah hal. Okay, jadi kita lihat dia punya muakkadah dia tu. Okay, dia muakkadah kepada jumlah. Satu jumlah ismaini. Okay, hadha ismain. Siratu isim. Okay, jadi kedua mereka ni ialah ismain. Dua isim yang ma'rifatanya kedua-duanya ma'rifah. Hadha dia ma'rifah dengan isim isyarah. Siratu ma'rifah dengan apa? Ma'rifah dengan idhafah. Idhafah kepada isim yang ma'rifah selepas dia. Jamidaini, dan kedua-dua mereka jamid. Hadha isim jamid. Siratu pun isim jamid juga. Maksudnya sirat ni merujuk kepada kebendaan yang tidak boleh tasrif lah kan. Okay. Wa mustaqiman hal muakkadah li madmuni, untuk kandungan jumlah yang terletak sebelum dia. Wa innama, sungguhnya kana adalah mustaqiman itu ialah hal muakkadatan, dikategorikan hal muakkadah lianna siratullahi, kerana siratullahi la yakunu, tidak berlaku melainkan mustaqiman, lurus. Okay. Yes. Kemudian kita sambung wakama. Apa dah muka surat 64. Okay. Wakama fi qawlihi, begitu juga pada firman Allah Ta'ala. So ini contoh untuk penguat untuk madmun. Muakkadah li madmuni jumlatin. Muakkadah li madmuni jumlatin. Jadi kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima, ini dia. Musaddiqan lima baina yadayhi. Di lafaz musaddiqan hal yang muakkadah li madmuni jumlati, untuk madmun jumlah yang terletak sebelumnya, iaitu wal haq. Okay, kita lihat wal haq. Okay, first kita tengok kedua ni, huwa dengan haq ialah satu, dia orang tu ismain. Okay, satu
satu. Yang kedua mereka ialah ma'rifatain. Ma'rifah. Al-haqqu ma'rifah dengan alif lam, huwa ma'rifah dengan dhamir. Kemudian yang ketiga, mereka berdua jamid. Jim jamid. Habis. Jadi disebabkan ketiga-tiga cukup ni, syarat ni kan, sebut tiga betul tak? Ismain, ma'rifatain, jamidain. Okay. Jadi berlakulah yang musaddiqan ni ialah hal muakkad untuk madmun jumlah. Madmun kandungan jumlah tersebut. Kata kerana apa? Lianna kauni, kerana keadaan Al-Quran haqqan, iaitu haqqan. Lianna kaunil Qur'ani haqqan, keadaan Quran itu haqqan. Haqqan kita yang apa? Khabar kaun. Dia khabar kaun. Min indillahi, daripada Allah Ta'ala, yufidu, memberi faedah kaunuhu, keadaan musaddiqan tu lima baina yadayhi minal kutubil ilahiyati. Okay. Habis. Kemudian pembahagian hal ila hakikatin wa sababiyatin. Banyak pembahagian hal. Okay, jadi hal terbahagi kepada hakikat dan sababiyah. Cuma hakikat ialah apa? Macam nak tahu. Al-haqiqah hiya allati yakunul wasfu fiha rafi'an li dhamiri mustatirin. Okay, jadi adalah wasaf. Iaitu hal tu lah. Maksudnya hal. Contoh, ja'a Zaidun rakiban. Rakiban. Okay. Hal. Jadi lafaz hal ni, rakiban wasaf ni kan, wasaf sama ada dia tu merofakkan dhamir mustatir ataupun isim zahir. Okey. Jadi ingatlah kaedah ni, dia mudah je sebenarnya. Okey, kalau dia merofakkan dhamir mustatir, dia kategori haqiqah. Macam na'at hakiki dengan na'at sababi lah kan. Kalau dia merofakkan isim zahir, dia kategorikan sababiyah. Okay, tapi jaranglah kita jumpa hal yang macam ni kan. Bagi saya, dia sama je konsep dia dengan na'at. Jadi, kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, walamma raja'a ila Musa qawmihi ghadbana asifa. Okay, jadi asifan kan? Asifan ke? Yelah. Yang di mana dia tu merofakkan dhamir mustatir huwa, yang di mana kembali kepada Musa. Okey. Jadi bila dia merofakkan isim dhamir mustatir, dapat tahulah asifan ni kategori hal yang haqiqah. Okey, kalau yang sababiyah pula ialah wasaf fiha, pada hal tersebut rafi'an, merofakkan isim zahir. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu. Di mukhtalifan hal. Okay, namun dia merofakkan isim zahir ukuluhu ni. Jadi ukuluhu dia i'rab sebagai fa'il. Fa'il mukhtalifan, kita i'rab hal, namun disebabkan dia ni wasaf isim yang beramal amal fa'il, jadi ukuluhu tu jadi fa'il kepada mukhtalifan. Kita kata qauluhu mukhtalifan hal sababiyah. Kerana apa dikategorikan hal sababiyah? Kerana dia merofakkan isim zahir selepas dia. Kerana ketika itu huwa, dia punya isim zahir tersebut ialah fa'il untuk isim fa'il mukhtalifan ni, yang terletak sebagai hal. Mukhtalifan hal. Jadi taqsimul hal ila muta'addidatin wa ghairu muta'addidah. Hal, pembahagian hal kepada muta'addidah, berbilang-bilang dan tidak berbilang-bilang. Yang pertama al-hal. Hal muta'addidah yang tidak berbilang-bilang, maksudnya dia ada satu je, iaitu wahidatan, disebut dah, di sahibin wahidin, untuk sahibul hal yang satu. Sawa'un, sama ada kan adalah hal tersebut sawa'un kanatil halu au kana sahibuha mufradan au muthanna au jam'an. Sama ada sahib dia
hal tersebut ataupun sahibul hal dia mufrad ke musanna ke jamak, tapi dia maksudkan tidak berbilang ni maksudnya kalimat yang satu, single word. Okay, bukan jumlah lah, lawan kepada jumlah. Katakan ma fi qawlihi seperti mana pada firman Allah Ta'ala wa li Sulaiman riha asifatan. Ya asifah. Asifah hal kepada hal yang ghairu muta'addah, yang tidak berbilang-bilang. Satu je kalimat dia. Dan sahibul hal dia satu je, rih kan. Kemudian qauluhu dan firman Allah Ta'ala lagi yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Aminin hal yang ghairu muta'addidah, tidak berbilang-bilang. Wa qad ja'a, sungguhnya telah datang bisirati dengan sirah jamak muzakkar salim. Okey. Sekalipun dia datang dalam bentuk jamak muzakkar salim, namun dia bukanlah maksudkan ghairu muta'addidah, tidak berbilang tu maksudnya lawan kepada jamak muzakkar atau muannas. Bahkan dia maksudkan ayat perkataan tunggal. Ni sahibul hal ialah waw yang ada dalam ni yad'u. Kemudian yang kedua, pembahagian hal yang muta'addidah, yang berbilang-bilang. Jadi kata ta'ti telah datang al-hal muta'addidatan, berbilang-bilang, sahibuha, dan sahib dia sama ada wahid ataupun sahib dia tu ada ramai. Fal awwalu, maka yang pertama. Atau yang pertama iaitu hal yang muta'addid. Okay, hal yang muta'addid sahibul hal dia. Sahibul hal dia satu. Okay, ini untuk yang pertama lah, al-awwal. Yang muta'addidatin ni, saya buat colour lain. Yang muta'addidatin ni, sahibul hal dia muta'addid dia ni yang kedua. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nafsul mutma'innah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah, hal pertama. Mardiyah, hal kedua. Okay. Jadi sahibul hal dia cuma satu je lah. Sahibul hal dia ialah mukhatab. Itu dhamir yang ada pada dia ni lah, irji'i. Okay. Jadi sahibul hal dia satu je. Tapi dia punya hal dia ada dua. Radiyah dengan mardiyah. Kemudian sani yang kedua, iaitu merujuk kepada dia punya hal dia berbilang. Hal dia banyak. Dia punya sahib dia pun banyak juga. Sahibul hal dia pun ramai. Iaitu marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di hal kat sini ialah muta'addidatun, berbilang-bilang. Jumlah yaltaqiyan. Ni dia. Ni hal pertama. Jumlah tu bainahuma dan jumlah bainahuma. Ni dia. Bainahuma barzakhun. Cuba kali lain lah. Kita yaltaqiyan jumlah yang pertama, jumlah fi'liyah. Yang kedua, bainahuma barzakhun ni jumlah kedua. Cuma yang pertama ni ismiyah. Jumlah kedua ni fi'liyah. Jadi kedua-dua mereka ni hal. Okay. Satu lagi, dah ada lagi satu. La yabghiyan. Ni yang ketiga. La yabghiyan yang ketiga. Ada tiga hal kat dalam ni. Satu, jumlah ismiyah. Kedua, jumlah Allah SWT Muhammad terbalik ya. Subhanallah. Okay, yang pertama jumlah yaltaqiyah ni jumlah fi'liyah. Bainahuma barzakhun jumlah ismiyah. Okay. La yabghiyan jumlah fi'liyah. Okay. Jadi tiga-tiga ni huna hal kat sini muta'addidah banyak. Dia ialah jumlah yaltaqiyan, jumlah bainahuma barzakhun dengan jumlah la yabghiyan. Hadhihi ahwal, ini hal yang tadi tu muta'addidatun berbilang-bilang li sahibin, untuk sahib yang berbilang-bilang, iaitu bahrain. Ni. Fal muradu, maka dikehendaki bainahuma, kedua-dua mereka miyahun, dua air, iaitu miyahul anhar, air sungai dan juga air bihar, laut. Okay, jadi sungai banyak kan, bukan satu tempat je, berbagai.
Habis. Wa idza tahada lafzul hali wa ma'nahu Thunniyah atau jumi'ah. Dia kata apabila sepakat lafaz hal dan juga makna hal tersebut, maka sunniyah dimusannakan ataupun dijamakkan. Kata al-awwalu, yang pertama. Yang pertama, sunniyah, contoh musanna. Okay, wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibaini. Okay. Jadi da'ibain dia apa? Hal lah. Cuma kita musannakan dia kerana dia bersepakat, ittahada, sepakat untuk syams dan qamar. Jadi asalnya sepatutnya daibah wa daiban. Sebab apa? Sebab apa Rasul Muhammad, mereka berdua ni apa ni kan, boleh muannas ataupun boleh muzakkar ke, wallahu alam. Tapi tak apalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua iaitu jamak. Pakai colour lain. Merah. Okay, untuk yang kedua iaitu jamak. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ini dia musakharat. Dia terus jamakkan bi nasbi musakharat walaysa okay, dah sampai sini koma, titik, habis. Okay, ini untuk contoh jamak lah. Dia merangkumi syams, qamar dengan nujum. Kemudian dia kata walaysa min ta'adudil hal, tidak dikategorikan berbilangnya hal. Firman Allah Ta'ala, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Bashiruka musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Bukanlah dikategorikan hal yang berbilang-bilang untuk dalam firman Allah Ta'ala ni. Itu musaddiqan. Okay. Halun mufradun, dia kategorikan hal yang mufrad. Ni dia. Okay. Wa ma ba'daha, apa yang selepasnya, bi kalimatin sayyidan hasura nabiyyan ni, ialah dikategorikan maktuf. Kita i'rab maktuf lah sebab ada waw kan. So kita tak i'rab dia hal. Kita i'rab maktuf bil wawa dengan waw. Waw dan waw. Lianna min syarti, kerana sebahagian daripada syarat nak berbilang itu adamu tidak diiringi dengan biqtirani bil atifi. Okay. So jadi kita ni kaedah lah kita hafal. Min syarti ta'adudi ada muqtirani bil atif. Habis. Taqsimul hal ila muqaranatin wa muqaddaratin. Pembahagian hal kepada muqarinah dan muqaddarah. Jadi saya tak pernah dengar ni, tapi kita lihatlah dia punya contoh satu persatu. Hal muqaranah ialah allati adalah dia tu muqarinatan yang disertai dengan amil. Si amil dia ada. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala fakhraja minha khaifan yataraqabu. Ni dia. Jadi fakhaifan, lafaz khaifan hal. Jumlah tu yataraqabu. Jumlah yataraqabu. Dia ada dua hal. Yataraqabu hala ni, kedua-dua mereka ialah hal. Muqarinatan yang mengiringi ke atas makna annal Musa atau ke atas bahawasanya Musa kerana tiwala sepanjang fatrati khurujihi, sepanjang tempoh keluarnya Musa, mutalabbisan hal keadaan dia tu Nabi Musa alaihi salam dipakai. Mutalabbisan ni maksudnya pakai. Jadi diselubungi dengan sifat takut dan tarakub. Okay, jadi muqarinatan ada makna. Muqarinatul li'amliha. Maksudnya disertai lah. Tapi kita lihat macam mana beza muqarinah dengan muqaddarah ni. Tapi yang saya faham, dia kata muqarinatan li'amliha, kedua-dua mereka ni mengiringi untuk amil, mengiringi untuk maksudnya hal itu, maksudnya khaifan.
Khaifan ni berlaku secara muqaranah, disertai. Kedua-dua ni ialah muqaranah untuk amil kharaja ni. Okey? Maksudnya dia keluar tu serentak dengan khaifah taraqub. Okey? Maksudnya Nabi Musa AS ketika dia keluar dan ketika dia keluar, ketika itu juga disertai dengan keadaan sifat takut dan taraqub. Okey, itu maksudnya muqaranah. Maksudnya dia berlaku secara muqaranah lah. Kemudian hal yang kedua ialah mustaqbalah. Mustaqbalah dia kata muqaddarah mustaqbalah iaitu kalau kita terjemah mustaqbalah ni akan datang kan. Wa tusamma dan dinamakan halan hal muntadhirah yang ditunggu. Di anna husula kerana apa kita kategorikan muqaddarah ni mustaqbalah muntadhirah ditunggu kerana husulaha berlakunya hal tersebut la taqtarina, itu dia, tidak disertai, tidak berlaku serentak secara seiring. Kalau macam contoh yang atas ni, kalau contoh macam khaifan yataraqab ni muqaranah, dia seiring dengan keluarnya Musa AS tersebut. Maksudnya ketika Nabi Musa AS keluar, ketika itu juga Nabi Musa didatangi sifat takut dan taraqub. Namun kalau muqaddarah pula, dia pada hal itu la yaqtarin, tidak disertai dengan amil dia. Amil fa'al tu lah. Bahkan yaqa'u berlaku selepas beberapa tempoh yang panjang, fatratin tatul ataupun taksir ataupun beberapa tempoh yang pendek daripada masa berlakunya perbuatan tersebut. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun, dia kata salamun Rasul Muhammad fi qawlihi pada firman Allah Ta'ala, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Okay, syawahid dia lah khalidin. Kita buat apa ni lah, pen lain. Khalidin ialah hal. Okay, jadi hal sahibul hal ataupun amil dia siapa? Amil dia udkhulu. Okay, jadi kata khalidin hal yang muqaddarah, yang ditakdirkan, iaitu udkhuluha muqaddaran khuludukum fiha. Okay, maksudnya mestilah masuk dulu baru kekal kan. Jadi tak berlaku serentak. Udkhulu masuk dulu, berlaku dulu, kemudian barulah khulud. Wahum sedangkan mereka waqta dukhuliha, waktu mereka masuk, la yakunu, mereka itu bukan dikategorikan khalidin lagi ketika itu. Okey. Kemudian waqaluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wabasyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Kami memberikan berita gembira bi ishaqa, dengan Ishaq sebagai nabi. Okey, jadi syahid kita ialah nabiyan. Nabiyan dikategorikan hal yang muqaddarah kerana apa? Kerana ketika dia muqaddarah untuk amil dia. Okey. Kerana apa? Kerana mereka ketika kebangkitan Nabi dan juga berita gembira tu tidak berlaku serentak. Dia hanya bagi sampaikan berita sahaja. Ketika itu Ishaq belum lagi jadi sebagai Nabi. Okey. Jadi lafaz nabiyan ialah hal muqaddarah kerana Ishaq AS tidak lagi ketika tabsyir, ketika penyampaian berita bapanya bihi dengan Ishaq tersebut, nabiyan sebagai nabi, maksudnya belum jadi lagi lah. Belum jadi lagi nabiyan, nabi, ketika pengkhabaran berita gembira tersebut dengan Ishaq. Bahkan bahkan berlaku zalika, demikian itu mustaqbalan, pada masa akan datang. Habis. Maji'ul adadi halan. Apa dah ni? Saya rasa insyaAllah video kali ni kita habiskan terus lah kot. Sikit je lagi ni. Okay, saya baca laju je. Maji'ul adadi, datang adat sebagai hal, bilangan. Halan, jadi ya'til adadu halan wa ma ja'a minhu kadzalika fil Qur'anil Karim ala surataini.
Okay, jadi kita cerita pasal adat. Adat dia jadi hal. Jadi majid salah satu, dia ada 2 surah. Ada 2 gambaran. Gambaran yang pertama, salah satunya ialah maji'uhu datangnya hal bilafzil adi. Dengan lafaz adat yang ma'dul. Yang telah diudilahkan. Orang ma'dul ni maksudnya, contoh macam wahidun. Wahidun. Ataupun sanin, 2. Sanin 2. Jadi sanin-sanin ni dia telah diubahkan, contoh kan, sanin-sanin ni dia 2 kalimat, jadi dia payah nak sebut dan leceh nak sebut. Jadi orang Arab dia udil, tukar kepada lafaz yang lebih mudah iaitu masna. Contoh kalau 3-3, sulasa. Dia ada lagi lah. Jadi adat yang telah dimakdulkan, ditukar. Kata wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ni dia. Masna. Di masna wa thulatha wa ruba' ialah alfazul lafaz yang telah dimakdulkan, yang ditukar, dan dia ialah hal. Imam sama ada minal ismil mausul, sama ada dia tu hal untuk isim mausul. Ma ni fi qawli pada firman Allah Ta'ala ma taba wa iman, dan sama ada dia tu lafaz untuk nisa. Okay, sama ada kita boleh juga dia sahibul hal kepada nisa. Tanihima, yang kedua iaitu surah. Salah satu daripada suratain. Suratain yang ni lah. Ni. Okay. Surah yang kedua ialah maji'uhu datang ya hal bisirati dengan sirah wasaf. Fa'il. Maksudnya satu kan, 1, 2 disebut wahid. Tu wazan fa'il. Apa lagi? Contoh, yang kedua sani. Macam sani. Ketiga salis. Keempat rabi'. Itu dia. Jadi illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyas naini idh huma fil ghar. Jadi syahid kita saniyah. Taniyas naini fa'inahu, kerana dia tu mansub sebagai hal. Qala Abu Hayyan. Telah berkata oleh Imam Abu Hayyan, wantasabat nasabnya thaniyas naini sebagai hal. Ai ahadu isnain, salah satu daripada kedua. Itu makna dia lah. Huma dan dia ialah 2 itu ialah Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian maji'ul hal, datangnya masa sebagai halan. Hal ya'ti datang ala lafzul zaman, lafaz zaman, hal sebagai hal, kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Okay. Jadi layaliya hal lah. Ayyaman pun sama. Ayyam maktub lah kan. Mansubah kedua-duanya mansub sebagai hal, au ay siru fiha aminin wa in tawalat, sekalipun panjang, muddatu asfarikum, sekalipun panjang tempoh pemusafiran kamu, fiha padanya, pada waktu malam tersebut lah. Wamtaddat, dan berterusan, ayyaman beberapa hari, walayaliya dan malam. Jadi wakilah dikatakan, koma lah kat sini. Wakilah dikatakan innahuma, kedua-dua mereka, layaliya dengan layaliya dan ayyaman ini, mansuban ni kedua-dua masuk sebagai dharaf. Mestilah kan. Iaitu siru fiha, lalulah padanya, pada malam dan juga hari tersebut. Inna syi'tum, sekiranya kamu menghendaki. Fiha bukan apa ni, fiha tidak merujuk pada lain. Fiha dalam ayat tu lah. In syi'tum, sekiranya kamu kehendaki pada waktu malam. Wa in syi'tum, sekiranya kamu kehendaki bin nahari, waktu siang. Fa innal amna, sungguhnya keamanan, fiha pada pemusafiran, la yakhtalifu, tidak ada berbeza, biikhtilafi, dengan berbezanya waktu. Habis. Hazfu amilil hal, hazaf amil hal. Okay, sikit lagi. So Muhammad, hazaf amil hal, dihazafkan amil hal pada
Hal jawazah secara harus dan juga wajib. Dua bahagian lah. 1, 2. Okay, kita fokus kepada yang harus dulu. Okay, harus. Yuhzafu jawazan dihazaf amil hal secara harus. Iza dalla apabila menunjukkan ke atasnya dalil. Maksudnya ada amil lah. Ada dalil yang menunjukkan ke atas amil dia lah. In khiftum farijalan aw rukbanan. Okay, jadi rijalan mansub ke atas hal sebagai hal dan amil dia mahsuf. Takdir dia sallu rijalan. Aw fahafizu alaihim. Jadi sallu ni lah. Alaiha rijalan. Ay mashina ala aqdam. Hal keadaan dia tu mereka berjalan. Rijalan. Rijal. Kaki. Okay. Kama seperti dan begitu juga pada firman Allah Ta'ala ayahsabul insanu allan najma'a idhamahu bala qadirina ala an nusawwiya banana. Qadirina. Dia qadirina dia punya amil dia mahzuf. Takdir ialah bala najma'uha ni. Ni amil dia lah yang dipadam kerana apa? Telah maklum kan. Ya, dan dia hal daripada fa'il najma'u. Ni najma'u yang lain tau. Cumanya kita takdirkan kat sini najma'u juga. Sebab dah ada dalil, menunjukkan kewujudan yang ni. So jadi dia tak sebutlah dalam ayat Quran ni najma'uha ni. Okay, habis. Hazfuhu. Okay, sekarang ni bahagian kedua iaitu hazaf amil secara wajib. Yuhdaful amil fil hali wajib wujuban secara wajib pada beberapa tempat. Minha salah satunya ialah antakun adalah hal tersebut muakkadah. Dialah hal itu muakkadah lima temuni jumlati qablaha. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala walladhi awhayna ilaika minal kitabi wal haq musaddiqan lima baina yadayhi. Sadiqan. Okay, kita telah lalu pun topik muakkadah lima temuni ni. Sebab apa? Sebab huwa dengan ni ialah ismain, dua isim yang ma'rifah, yang kedua mereka jamid. Okay, dia muakkad untuk kandungan jumlah sebelumnya. Muakkidah, jadi disebabkan dia muakkidah, dia sekadar muakkad sahaja. Jadi amil kat situ mahsufun wujuban. Tidak perlu dinyatakan dalam konteks ayat itulah wujuban secara wajib. Kemudian yang last. Okay. Ada lagi satu. Hazaf sahibul hal. Okay, sahibul hal pula. Kata yuhzafu dihazafkan sahibul hal secara harus dan juga wajib. Ada 1 dan 2. Okay, hazaf sahibul hal secara harus. Dihazafkan sahibul hal secara harus apabila menunjukkan dalil. Sebahagian daripada gambaran dia ialah hazfuhu ma'al amil mahzufi secara harus kama seperti mana telah lalu penerangannya fi qaulihi pada firman Allah Ta'ala bala qadirina ala an nusawwiya banana. Qadirin hal kepada satu dia punya amil dia dah padam lah kan. Jadi sahibul hal dia hudhifa, sahibul hal dihazafkan. Sahibul hal iaitu dhamir mustatir fil amili pada amil yang mustatir. Amil yang mahzuf. So, dalam ayat Quran ni kan yang telah lepas kan dia kata najma'uha tu ialah amil dia kan. Jadi najma'u fa'il ni ialah ialah amil. Okay. Namun sahibul hal dia siapa? Sahibul hal dia ialah dhamir mustatir nahnu najma'un lah. Inilah sahibul hal yang tidak dinyatakan dalam konteks ayat kerana amil dia juga tidak dinyatakan. Wa kama fi qawlihi, begitu juga pada firman Allah Ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataral nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun munibin ilaihi.
Jadi munibin ilaihi ialah hal untuk dhamir yang fil fi'lil mahsub pada fi'il yang dipadam an-nasibu yang menasabkan fatrah. Fatrah nasibu li fitrah, sorry. Fitrah yang ni. Okey, takdir dia ialah ilzamu fitratallahi. Dekat sini ada ilzamu. Okey. Jadi ilzamu ialah fi'il yang menasabkan fitrah tani. Okey. Domir waw yang ada dekat ilzamu yang dipadam ini, yang tidak ada ini, ialah sahibul hal untuk munibin. Hala kaunihi munibina ilaihi. Habis. Wa kama fi qawlihi, begitu juga pada firman Allah Ta'ala, wa man zarni wa man khalaqtu wahida. Dia lafaz wahida hal untuk dhamir yang dipadam dan a'id ala ke atas man isim mausul yang ni wa huwal ha'u ha wa man khalaqtahu. Okey, jadi ni dia khalaqtahu. Jadi wahidan, kita fokuslah. Kita tengok i'rab dia. Wahidan ialah hal. Okey. Sahibul hal dia apa? Sahibul hal dia ialah dhamir hu. Khalaqtahu ni lah. Khalaqtahu yang di mana dia ni kategori satu, dia sahibul hal yang dipadam lah. Yang tidak dinyatakan dalam ayat. Dan dia juga ialah a'id. Penghubung lah yang mengkembalikan kepada man. Okey. Sebab dia kata a'id yang kembali kepada man isim mausul. Takdir dah khalaqtahu wahidan ay munfaridan dhalilan qalilan. Kemudian hazaf sahibul hal wujuban secara wajib. Yuzafu dihazafkan sahibul hal wujuban secara wajib fi mawadi'ah pada beberapa tempat. Okey, sikit lagi. Minha salah satunya ialah hazfuhu dipadam sahibul hal secara wajib. Fil hal pada hal muakkadah li madmuni jumlatin, untuk madmun jumlah. Okey, contohnya kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Jadi nazza'atan ialah hal yang muakkadah. Jadi amil fiha wa sahibuha, amil dan sahib dia mahdhufani dipadam dan tidak dinyatakan dalam ayat, mahdhufan yang wujuban, wajib. Wahuma, dan dia ialah min makna jumlati. Kemudian hazful hal, hazaf hal. Kata yajuzu harus menghazafkan hal nafsiha, diri hal tersebut, idza kana apabila hal tersebut qaulan, qaul, dia ialah satu percakapan yang ughniyan terkaya, maksud tidak diperlukan, al-maqulu yang dikatakan, kama seperti mana fi qaulihi pada firman Allah Ta'ala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad. Jadi sabartum fa ni'ma uqbad dari. Okay, jadi qailina. Dia qailin ialah hal yang mahzuf, yang dipadam. Kerana apa dia kategori hal mahzuf? Kerana dia jatuh sebagai qaulan maqul. Allah selamat. Qaulan maqul. Dia jatuh sebagai apa ni? Jumlah yang maqul. Maqul tu maksudnya percakapan. Lafaz salamun alaikum ialah satu percakapan. Salamun alaikum bima sabartum tu lah. Okay, jadi ketika ni amil lah. Amil dia. Tapi hal tu tidak dinyatakan lah. Sebab apa? Dia tu dikategorikan maqul qaul. Okay, hal keadaan malaikat itu dia masuk, hal keadaan mereka tu qailina, berkata dengan la salamun alaikum. Habis. Okay. Alhamdulillah, jadi kita dah selesai topik hal. Okay, jadi seperti yang kita maklum, hal ni dia antara topik amat panjang lah dalam kitab Nahwu Quran ni. Dan Alhamdulillah kita pun telah selesai pembahagian-pembahagian dia dari sudut pembahagian hal itu sendiri, kemudian cerita tentang amil, cerita tentang robit, kemudian dia cerita tentang ke depan dan ke belakang dari sudut amil,
dan juga sahibul hal dia depan belakang, dan juga dia telah nyatakan juga robit kepada amil tersebut. Dhamir waw, robit kan waw dhamir bersama dhamir, waw dan dhamir serentak, dan juga isim zahir kan. Kemudian dia cerita tentang hazaf amil, hazaf sahibul hal. Kemudian dia cerita juga tentang hazaf hal. Okey, rasa setakat tu saja semaqala tamyiz. Wa qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.